Alhamdulillah kita akan berbicara mengenai isu-isu kerohanian dalam segmen Elit Rohani. Banyaknya isu-isu segmen Elit Rohani ini memberikan memberikan satu introspeksi yang dalam nih. Memahami diri sendiri ini adalah satu perkara yang penting kan. Terutama sekali di bulan Ramadan ini kita ni cuba mengupas diri kita ni sendiri, melihat amalan-amalan kita ni ataupun melihat perasaan di dalam hati ini, apakah perasaan yang baik dan apakah perasaan yang indah baik menambah kualiti kita ni dalam beribadah apabila kita ni mengetahui diri sendiri. Dan apa yang saya gemar dalam segmen Elit Rohani ni, ia membantu kita ni untuk melihat sesuatu perkara sama ada hukum hakam, aturan dan etika kehidupan yang disyariatkan oleh agama ni, bukan hanya dengan mata kasar kita ni tetapi dengan mata hati kita ni. Mata hati itu yang paling payah tu. Karena kalau mata kasar itu dapat kita ni melihatnya, tetapi apabila dengan mata hati, kita ni sendiri yang memahami diri sendiri. Orang lain dah akan dapat faham tu. Dan seperti biasa juga, ini dia personality yang juga menjadi signature kepada program ataupun segmen Elit Rohani. Yang Mulia Dr. Hajah Mas Suryati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali, sudah bersama kita pada kita pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Doktor, apa kabar hari ini? Selamat berpuasa juga. Alhamdulillah. Baik, kita ni terus kepada maudud ataupun topik kita ni hari ini membentangkan lagi satu tajuk mengenai dengan puasaku untukku. Jadi sebagai mukadimah dapat dulu menghuraikan tajuk yang kita ni bawakan ni. Kalau secara lisan kita ni sabut puasaku untukku, tu tani fahami. Kalau secara apa tu orang tani direct saja, puasa tu untukku pulang tu. Tetapi ada kadang-kadang apabila kita ni memperkatakan puasaku untukku, ada ertinya secara mendalam lagi yang perlu tani kupas dan perlu kita ni beri perhatian. Kalau bersama dengan Dr. Hajah ni mesti ada kejutan-kejutan istimewa lah dalam setiap ceramah yang dibawakan. Rupanya tiba-tiba apabila kita mendengar Ustazah ni, Dr. Hajah ni bercakap, rupanya cematu. Benar jua. Benar jua. Baik, kita akan serahkan dulu sebagai mukadimah kepada Ustazah Dr. Hajah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para muslimin, para muslimat, di mana jua segmen ini dapat ikuti, marhaban syahr Ramadan, diucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan. Kita ni meraihkan kedatangan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ni dipertemukan kembali pada tahun ini insya-Allah, dan alhamdulillah kita ni berada pada hari yang ke-6 kita ni berpuasa hari ini juga insya-Allah. Baik. Dalam segmen ini saya akan bercakap mengenai dengan tajuk diberikan puasaku untukku. Baik, saya akan kupaskan, saya akan cuba huraikan nanti mengenai dengan tajuk ini. Secara huraiannya, saya huraikan tajuk ini. Saya ingin mengutip juga tadi, saya sempat mendengar apa yang disebut oleh penyampai Fakhrul Razi tadi. Mungkin ada sesuatu yang tabu, mungkin ada sesuatu yang mungkin silap juga. Baik. Mungkin ada juga para pendengar ataupun yang menonton TV waktu ini apabila melihat tajuk puasaku untukku. Betul kan? Betul kan puasaku untukku? Jadi kalau nisbahnya kita ni orang biasa, selaku hamba Allah Ta'ala ni bila bercakap puasaku untukku, mungkin kita boleh bercakap seperti itu. Tetapi tidak dalam satu hal. Jadi dalam mengupas satu hal ni, saya kemukakan satu hadis kursi. Saya kemukakan satu hadis kursi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi
was-siyamu junnah. Okey. Maksudnya seluruh amalan anak Adam itu adalah untuk mereka kecuali puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Akulah yang secara langsung akan memberikan ganjaran imbalannya. Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Baik, kalau habis kita lihat tajuk yang saya kemukakan adalah puasaku untukku, tetapi tidak di dalam hadis kursi ini. Dalam hadis kursi ini disebutkan puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Jadi jelas di sini Allah Ta'ala memperingatkan kita ni bahwasanya puasa yang kamu jalankan itu sebenarnya adalah untukku. Aku yang memberikan ganjaran pahalanya. Bukan kamu yang akan siap sedia untuk memperhitungkan apa ganjaran pahalanya. Tidak seperti sebuah hadis yang lain. Okay, ada disebutkan. Saya yakin dan percaya ramai juga yang sudah biasa mendengar sebuah hadis. Tak jauh juga dia punya tarikh ataupun pengertiannya. Ada sebuah hadis juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Matanya seperti ini. Terjemahan hadis tersebut ialah setiap amalan anak Adam pahalanya digandakan. Satu kebaikan, satu kebajikan akan digandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Pahalanya tidak terbatas. Ia adalah untukku. Firman Allah tadi menyebutkan puasa itu adalah untukku. Puasa itu adalah semata-mata untukku. Dan aku sendiri akan berikan ganjaran imbalan puasanya. Kerana apa? Kerana orang yang berpuasa itu, ia meninggalkan hawa nafsunya, ia meninggalkan menahan dirinya daripada makan minumnya adalah kerana aku. Jadi maka aku akan berikan ganjaran imbalan daripada puasa yang dilakukannya. Jadi mungkin orang akan bertanya, selama ini kita tahu semua amalan ini ada ganjaran pahala. Ya, benar. Ada ganjaran pahalanya seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, tetapi tidak dalam amalan puasa. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Jadi inilah saya akan bawakan, kenapa saya bawakan tajuk puasaku untukku. Sebenarnya janganlah kita ni lupa bahwasanya puasa itu sebenarnya ukuran dan imbalannya itu adalah Allah Ta'ala yang hanya kuasa menetapkan ganjarannya berapa sebenarnya, bukan kita ni macam tu. Dan tidak seperti dalam hadis yang disebutkan tadi. Itulah satu definisi yang yang amat efektif sekali apabila kita memperkatakan mengenai puasa ni seperti yang dikatakan oleh Dr. Rajah seketika tadi. Setiap amalan yang baik kita ni lakukan di bulan Ramadan ni diberi ganjaran 10 hingga ke 700 kali lipat ganda, dan memang pun kalau tadi fikirkan memang banyak. Tetapi kalau tentang ibadah puasa, Allah yang akan mengurniakannya, dan indah ada limitnya orang, indah ada batasan seberapa banyak ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seperti Dr. Rajah katakan, puasa tersebut ialah untukku, iaitu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ya. Dan mungkin juga dapat menambah ni Dr. Rajah, hadis-hadis qudsi yang juga menguatkan akan puasa untukku ni. Topik kita ni harian ni. Baik, sebagaimana saya sebutkan tadi, hadis kursi yang saya pegang ataupun saya bawakan pada hari ini adalah bersandarkan kepada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ajzi bihi was-siyamu junnah. Jadi inilah hadis kursi yang saya kemukakan dalam segmen Elite Rohani kali ini. Jadi saya ingin berkongsikan juga sedikit mengenai hadis kursi ini, apa sebenarnya maksudnya. Jadi secara simpelnya, secara ringkasnya, menurut Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat, menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hadis kursi itu ialah hadis yang maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara lafaznya adalah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara ringkasnya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat, dapat diambil faham mengenainya.
Jadi itu kita ni perlu faham definisi bagi hadis qudsi itu. Jadi ini saya percaya menjadi satu ilmu baharu kepada yang baru mendalami makna dan juga definisi hadis qudsi itu sendiri. Dan di sini kita ni melihat bukannya untuk kita ni sewenang-wenangnya untuk berkongsi kenyataan bahawa ini adalah daripada hadis qudsi dan seumpamanya, perlu kita ni rujuk kepada bahan-bahan yang sahih juga ni Dr. Hajah. Saya percaya sama halnya seperti berlakunya nuzul Al-Quran. Betul. Penurunan Al-Quran yang sebenarnya berlangsung dalam dua proses ataupun dua peringkat, dari langit bumi hinggalah ke bumi itu. Begitu juga saya percaya untuk puasa untuk Kuan ni Dr. Hajah, pasti ada rahsia Allah yang telah pun dikhususkan balasan untuk ibadah puasa ni, kalau dapat dikongsikan juga. Baik, semua kita ni faham, semua kita ni maklum juga sebenarnya ibadah puasa ni kalaulah insya-Allah jika diizinkan Allah Taala, kita ni akan sampai melaksanakannya selama 30 hari. Insya-Allah. Terdapat juga satu hadis yang menyebutkan berkenaan dengan hadis ini kalau masih boleh ingatlah, saya bawakan sedikit, iaitu 10 hari pertama di awal Ramadan itu adalah terbukanya pintu rahmat. Sekarang kita berada di fatrah itu. Kemudian 10 hari yang kedua, kali keduanya di bulan Ramadan, maka di situ akan diberikan pengampunan. Akan seluas-luasnya pengampunan. Artinya apapun doa yang kita pohonkan, pohonlah kepada Allah. InsyaAllah akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu adalah kita ni mendapatkan satu kedudukan pembebasan daripada api neraka. Ini paling penting. Rahmat, jadi daripada hadis dan juga ini kebebasan. Betul, ya betul. Kalau kita ni boleh masih ingat mengenai hadis tersebut, sudah disebutkan adanya 10 pada fatrah yang pertama, 10 pada fatrah yang kedua, 10 pada fatrah yang ketiga. Artinya kita ni sudah faham kedudukan 30 hari berpuasa itu ada prosesnya, ada tingkatan-tingkatannya. Namun dalam cerita tajuk yang harian yang saya bawakan, mungkin juga ramai ingin tahu kenapa sebenarnya Allah merahsiakan jumlah pahala ataupun jumlah ganjaran dalam puasa ni. Kenapa Allah merahsiakannya? Pertama, ini perlu kita ingat pertamanya ialah puasa itu tidak disusupi oleh penyakit riak. Sebab sementara amalan-amalan yang lainnya boleh saja akan berlaku penyakit riak di situ. Mungkin saja akan termasuk di dalamnya sedikit penyakit riak. Kita ni riak dengan kelakuan kita ni riak dengan amalan kita ni, tetapi tidak dengan amalan puasa, tidak dengan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ni sebenarnya dilakukan oleh seorang hamba tu khususnya dengan Allah Ta'ala, dan hanya Allah Ta'ala sahaja jua yang tahu apapun dalam isi hati seorang hamba tu. Katalah dia berpuasa, kita ni tidak tahu sebenarnya apa yang terdetik, terbersit di dalam hatinya semasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi hanya Allah Ta'ala saja. Sebab itu Allah mengatakan puasa ni ia saja yang memberikan ganjaran imbalannya. Dan daripada apa yang dikatakan oleh Dr. Hajah tadi, memang pun berpuasa ni dalam Ramadan, di bulan Ramadan dan di 10 awal yang pertama, 10 malam yang pertama, 10 malam di pertengahan dan juga 10 hari yang kemudiannya ada peringkat-peringkat yang tersendiri. Dan kalau kita dapat mengambil iktibar daripada bulan Ramadan dan ini, memang pun tingkatan kesabaran kita ni apabila menghadapi bulan Ramadan ini berperingkat-peringkat agaknya. Betul. Sama juga. Kita ni harus belajar bersabar, kerana bersabar ini merupakan satu proses. Apabila kita berpuasa pun berproses, apabila kita ni bersabar pun berproses dan sebagainya. Apa komen Dr. Hajah? Sekiranya kesabaran itu merupakan satu proses yang kita ni belajar daripada tani berpuasa sehinggalah ke hujung bulan Ramadan ini. Adakah kalau sekiranya lah kita harapkanlah tani berpuasa itu secara ikhlas, terasa ke tu
agaknya nikmatnya. Nikmatnya daripada kesabaran kita ni itu. Artinya sudah komplit misi kita ni untuk berpuasa kerana kesabaran kita ni itu. Mungkin Dr. Raja dapat perjelaskan. Perjelaskan. Ya. Baik, terima kasih dengan soalan yang dikemukakan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya juga nak highlight sebenarnya mengenai dengan kesabaran di dalam berpuasa. Okey. Itu sebab tadi saya kemukakan hadis kudusi itu yang mana daripada ungkapan di mana Allah Taala menyebutkan, akulah yang akan memberikan ganjaran imbalannya. Kenapa? Kerana ia sangat terkait rapat dengan kesabaran hambanya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Okey. Pertama, hambanya ini tu kan menahan hawa nafsu, menahan diri daripada makan minum. Jadi suatu Allah Taala katakan, akulah yang akan memberikan ganjaran imbalannya. Cuma rahsianya berapa banyak pahala tu, itu yang tidak disebutkan. Tidak seperti amalan yang lain sebagaimana saya kemukakan dalam hadis yang satu tadi. Okey. Baik, selain daripada itu, dalam kita ni melaksanakan puasa tu juga sebenarnya ketulusan hati kita ni, keikhlasan kita ni juga teruji. Ia sangat terkait rapat dengan penyakit riak tadi. Sebab itu Allah katakan, aku sahaja yang tahu, maka aku sahaja akan memberikan ganjaran imbalannya. Macam tu. Sebab mungkin saja tu antara kita ni dengan Allah Ta'ala, hanya kita ni sedang tahu apa yang terbesit di dalam hati kita ni. Macam tu. Jadi di situlah kenapa Allah merahsiakan ganjaran imbalan puasa tu sebenarnya. Selain daripada penyakit riak tadi, takutan ria, kemudian ketulusan, keikhlasan kita ni mengajar ibadah puasa tu sangat diperlukan. Kemudian tetaplah juga menguji kesabaran kita ni di dalam melaksanakan puasa tu juga. Baik, dan harus kita ni ingat juga dalam kita ni melaksanakan puasa tu ialah dengan kesabaran kita ni pastinya ganjarannya adalah kebahagiaan juga diberikan oleh Allah Subhanahu Taala, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bagi orang yang melaksanakan puasa. Dan satu perkara lagi juga yang perlu kita ingat, kedudukan orang yang berpuasa ni kedudukan orang yang berpuasa ni mulutnya berbau harum, lebih harum daripada bau kasturi. Di situlah kedudukan orang-orang yang berpuasa. Selain daripada kita membahaskan tahap kesabaran, keimanan, maka tahap kesabaran yang menambahkan peningkatan keimanan, kemudian di satu sudut yang lain Allah berikan juga martabat orang-orang yang berpuasa ni, salah satunya ialah bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum daripada bau kasturi. Jadi itu sebabnya saya kemukakan ataupun saya bawakan tajuk yang berkaitan dengan hadis kudusi yang mana Allah berfirman, katanya puasa adalah untukku, maka aku adalah orang yang layak akan memberikan segala imbalan dan ganjaran pahalanya. Tapi kalau Sarinah dan juga Dr. Raja dapat kita ni bayangkan apabila kita memperkatakan tentang keberkatan ni Dr. Raja dan juga Sarinah kita ada perkara-perkara yang kita ni lakukan di bulan puasa ni yang memang itu merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga kita ni dikurniakan dengan sesuatu yang tunai ni apabila kita berpuasa. Seperti Dr. Raja katakan tadi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bunga bau kasturi dan sebagainya. Ini merupakan satu proses. Kalau kita ni lihat secara fizikalnya, kalau kita ni berpuasa, ia dapat menguji dan juga membersihkan perut kita ni, ia dapat meningkatkan lagi tahap kesihatan kita ni dalam berpuasa. Dari konteks kesihatan dalam konteks kesihatan. Itu adalah salah satu perkara yang kalau kita ni lihat dengan mata hati yang terbuka, itu merupakan satu rahmat juga. Baik, itu kalau kita ni melihat sesuatu yang zahir, konteks kesihatan. Bagaimana pula dengan kalau kita ni kaitkan dengan konteks rohani. Memandangkan riya, ikhlas, sabar itu sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera kita ni Dr. Haja. Cabaran kehidupan di era digital, teknologi yang pesat ini begitu dekat dengan medsos, media sosial mungkin benar seperti yang Dr. Haja nyatakan, riya itu tidak akan mungkin terbersit dalam amalan ataupun ibadah puasa itu. Tetapi apa yang kadang-kadang mengurangkan mungkin pahala puasa itu sendiri adalah tindakan dan kelakuan kita si manusia tersebut. Betul. Ini tadi cuba kaitkanlah dengan kehidupan orang
trending masa ni lurus. apa tu sebelum puasa tu ada kena gambarkan dalam ilustrasi kartun akan datang apa ni season ataupun musim dan tarawih dan Tarawih dan iftar dan iftar dan macam-macam kesemuanya, dan kesemuanya di apa ni dikongsikan melalui platform media sosial ataupun media digital. Mungkin ada beberapa saranan nasihat untuk kita ni bandar-bandar menjaga dan agar puasa kita ni tu, ibadah kita ni tu indah sia-sia, Dr. Haja. Macam mana? Baik. Terima kasih. Saya ingin peringatkan juga sebelum ini kita mengatakan kita ni melaksanakan solat tu dapat ganjaran pahala, okey, terutamanya dalam puasa. Kemudian apabila melakukan sedekah, berinfak di bulan puasa, kita ni akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Sebenarnya bukan hanya setakat mendapat ganjaran pahala tugas kita ni semasa puasa ni. Tugas kita ni yang paling penting dalam bulan Ramadan ni bulan Ramadan yang hanya datang sekali okay. Tugas kita ni ialah melipat gandakan amalan. Okey, kalau amalan yang sebelum ini pada bulan-bulan yang lain, okey, mungkin contoh mungkin contoh kita ni baca Quran mungkin 10 baris saja mungkin tetapi dalam bulan puasa ni kita akan gandakan daripada 10 baris mungkin 10 muka surat. Okey, mungkin berakhir nantinya akan sampai kepada setengah juzuk, 1 juzuk, dan akhirnya kita khatam kepada satu Quran tu 30 juzuk macam tu. Jadi tugas kita ni pada bulan Ramadan ni bukan hanya menyebut menambah amalan cuma tu saja, tetapi usaha kita ni untuk mempertingkatkan, mempergandakan lagi semua amalan kita ni. Okey, kalau sebelum ini kita ni biasa berinfak mungkin RM1 sahaja di tabung masjid, mungkin Jadi apa salahnya kita ni mempertingkatkan dalam masa puasa ni, kita ni mungkin berinfak lebih banyak daripada jumlah tersebut. Dan insya-Allah pastinya ganjaran itu akan ada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menghubung-kaitkan bagaimana caranya. Kalau tadi disebutkan apabila selesai Ramadan ni, Ramadan dan iftar dan semuanya pun dan, okey, tidak. Sebenarnya ini satu perkara yang perlu kita ingat juga, kita ni perlu istiqamah. Cuma perkara istiqamah ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah bersangkut paut dengan kejujuran, ketulusan kita ni melaksanakan ibadah itu. Jika kita ni terus berterusan dengan ketulusan dengan ibadah kita ni, insya-Allah pasti kita ni berada dalam landasan yang istiqamah. Kerana istiqamah itu sebenarnya adalah kurniaan Allah juga sebenarnya, jangan kita lupa. Jadi kita ni mungkin boleh sebut sedap-sedap menyebutnya istiqamah. Tapi sebenarnya istiqamah itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam memelihara ibadah puasa kita ni daripada terjebak dengan hal-hal media sosial yang mungkin kurang bagus, yang mungkin mengurangkan ibadah puasa kita ni, maka saya sarankan disebut di sini sebagai puasa gadget. Betul. Puasa gadget artinya kita ni kena menahan diri daripada menggunakan ataupun mengurangkan gadget tersebut. InsyaAllah pastinya ibadah puasa nanti akan lebih jauh bermakna, insyaAllah. Pokok pangkalnya ialah tergantung kepada niat kita ni dan cara kita ni menselarasikan perbuatan kita ni dengan niat kita ni. InsyaAllah apa-apa pun dalam keadaan keberkatan juga, dan kita percaya saja kita ni masih lagi di 10 hari awal bulan Ramadan, dan jangan kita ni terlepas daripada rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hajah Masuriati binti Haji Yahya. Beliau merupakan timbalan pengarah di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Yunisa. Baik, dan untuk Dr. Hajah terima kasih. Selamat berpuasa. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.